Biasa mendampingi indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Lama. Wallah. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM pada waktu ini. Masih bersama Destinasi IKIM, Alhamdulillah. Ya. Bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah Mona. Kita berada di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini. Salam Saidul Ayyam penghulu segala hari buat anda. Dan kita masih lagi bersyukur sebab dapat lagi teruskan siaran kita di setiap hari Jumaat ini. Tak lain tak bukan, kita bersama dalam rancangan Usrah Nurani. Ya, Alhamdulillah. Para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Boleh tonton di situ. Ada pengusian, boleh hantarkan untuk kita bacakan. InsyaAllah sebentar sahaja lagi. Di talian konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Betul Mona. Dan sambil-sambil kita hari ini bersiaran menerusi rancangan Usrah Nurani, setiap kali kita bincang, kita kata usrah itu keluarga. Ya, betul. Kita bukan saja kat konti, tapi di luar konti kita yang tengah dengar waktu ini dalam kenderaan, dekat rumah, dekat pejabat mungkin yang sedang bertugas. Alhamdulillah. Ya. Anda juga dijemput untuk sama-sama berkongsi cerita pengalaman. InsyaAllah. Kalau boleh ringkas, lagi cantik, kita cuba ambil cerita-cerita yang terpilih, kita kongsikan bersama-sama di sini. Ringkas dan padat. InsyaAllah kita boleh bacakan sama-sama. Dan untuk waktu ini di talian, Alhamdulillah, talian Skype kita Al-Fadil Al-Ustaz Dhul Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Khabar Ustaz, kaifa haluka? Baik, Alhamdulillah, dan bertambah-tambah baik bila dengar suara DJ kedua-dua ni yang Allah. Memang rasa lunak je. Allah Ustaz. Masya-Allah. Itulah jazilan Ustaz. Itulah mana naqib tetap kita maintain je tu kan. Masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Cahayanya, ilmunya, masya-Allah. Alhamdulillah. Baik Mana, sebenarnya kita hari ini dah bersedia dengan naqib tetap kita dan juga tetamu kita yang dapat bersedia untuk kita nak sama-sama ikuti lagi perbincangan yang penuh dengan manfaat. Jadi di awal ni Ustaz, kita nak mulakan sedikit mukadimah dan juga selepas tu kita nak ta'aruf dengan sahabat usrah kita. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, saya pun tak sabar-sabar sebenarnya nak mendengar mutiara kata daripada tetamu Usrah Nurani pada kali ini kan. Tapi walau bagaimanapun memang peraturannya kena sedikit mukadimah, maka marilah sama-sama untuk mendapat keberkatan berganda. Kita mulakan usrah kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Sekali lagi, kedua DJ yang saya kasihi, yang saya hormati, dan seterusnya semua rakan-rakan usrah yang tak kira walau di mana mungkin tak ramai yang memandu sebab PKPB. Ramai yang daripada rumah, daripada FB masing-masing. Maka sebagai sedikit mukadimah, marilah kita tanpa henti menghayati makna memohon hidayah daripada Allah. Kita diminta oleh Allah pada setiap waktu dalam solat, ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Sehingga kita mendapati semua pelakuan kita dalam hidup, hatta ketika kita tidur, sebenarnya semuanya daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menguruskan hidup kita juga dengan hidayah daripada Allah. Kita menguruskan keuangan kita juga daripada hidayah daripada Allah. Dan bukan hanya semata-mata hidayah tu bagaimana cara kita nak ta'abudi,
bagaimana nak ta'abbud dengan Allah, maka kita berharap kepada GPS ataupun kompas daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi semua perlakuan dalam hidup kita, kita mengharapkan hidayah daripada Allah. Dan saya rasa Syafiq DJ Syafiq, DJ Mona saya rasa sangat-sangat perlu, terutama dalam suasana sekarang, kita kena lebih gandakan lagi harapan kita untuk mendapat hidayah daripada Allah. Dalam suasana pandemik, dalam suasana bukan sebulan, bukan 2 bulan, orang dah mula kata sampai bila ni? Orang dah mula mengeluh sampai bila ini, ya. Dan kita tak tahu bila, tetapi kita tahu biarlah ya Allah, semua langkah kita adalah dengan kita memohon hidayah, dan hidayah Allah itu membantu kita keluar lolos daripada pandemik ini. Dan sebab itulah saya sangat berharap, kita semua sangat berharap Usrah Nurani kita ini menjadi medium untuk kita dapat membantu supaya, sebab Imam Ghazali berkata, ilmu yang an-nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah merupakan hidayah dari Allah. Dan kita harap dengan ilmu bermanfaat yang kita bincang dalam usrah kita ini, maka ianya dapat membantu pemikiran-pemikiran kita. Ya, sebab hari ini pemikiran dah macam-macam dah, ya. Macam-macam teori dah, ya. Pakar-pakar konspirator dunia dah bercakap dah. Di mana di lewat FB, lewat Instagram, lewat WhatsApp, dan nampaknya macam penganalisa yang begitu, yang akhirnya menjadikan kita sendiri kadang-kadang apa yang aku patut buat, ya. Sebab terlampau sangat banyak input yang kita pun tak pasti mana yang sahih, mana yang tak sahih. Sebab itu kita perlukan kepada pelurusan pemikiran, dan semuanya mesti bergantung pada hidayah Allah, ya. SOP ni macam mana, adakah dia tepat dengan syariat atau tidak, ya, diperkatakan. Kemudian inilah contoh-contoh, dahlah dalam satu masa memang bukan kita saja tetapi dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19, tetapi digelutkan lagi dengan persoalan-persoalan, teori-teori, konspirasi yang akhirnya apa jadi kepada kita rasa mula rasa risau, ya, bertambah risau. Dan kemudian kita harap usrah kita ni, ya, DJ Syafiq, DJ Mona, ya, niatnya adalah kita dapat memberi satu kelegaan pada hati. Ya, hati kita, nurani kita yang paling dalam daripada hati kita mendapat kelurusan. Jadi kita nak kelurusan pada pikiran, kita nak kelurusan pada hati, maka kedua-duanya perlu kepada hidayah daripada Allah. Jadi tadi Zuhur, tadi Jumaat, tadi subuh, kita semua memohon pada Allah, wahai Allah, hidayahkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, maka hidayahkanlah kami ya Allah dalam apa saja yang kami lakukan, biarlah ianya sesuatu yang datang daripada Engkau dan petunjuk daripada Engkau. Jadi itu saja saya kira sebagai sedikit mukaddimah, kerana macam saya katakan tadi, mungkin bagi yang dengar radio, siapalah tetamu hebat yang sedang akan bersuara, tetapi yang dah tengok live dah tahulah, dan orang yang terkenal, ya. Jadi tanpa berlengah kita mohon sedikit ta'aruf daripada Hajar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul Ustaz Zuramli yang lunak sangat suara beliau, ya. Allah. Boleh jadi DJ juga, Masya Allah, dengan DJ Mona Jasman dan Syafiq, semua DJ di IK, Masya Allah, suara emas. Tanya je warga emas. Alhamdulillah. Rasanya saya memang umpama macam otai lah dalam industri keuangan ni, sampai orang dah cakap macam mana, ya, macam dah cakap dah jadi macam legend, ya. Legend tu pun dah melampaukan dah amat lama lah dalam industri ni, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah kasih izin, ya, untuk terus menyumbang. Seandainya dengan izin Allah lah kita sama-sama bergiat dan menyumbang, beri khidmat pada orang ramai, insya-Allah. Dengan sedikit perkongsian kita ni dapatlah mereka memberi manfaat pada semua. So sedikit intro pada
diri saya ya, berusia dah 61 tahun, dah bergelar seorang nenek kepada dah tak 3 dah cucu dah, nombor berapa dah? Nombor 12 nak masuk 13 cucu dah Ustaz. Ya Allah. Ini pun nenek bersiaran dari rumah kena suruh keluar nanti bising. So itulah dia. Dan saya sebenarnya graduate dalam bidang economics ya, belajar di Australia, graduate tahun 81 dan mula berkhidmat dalam banking sector 9 tahun. Tapi kalau kira-kira daripada bank ke credit card ya, American Express ke investment, Islamic investment, unit trust, syariah wealth management, dan terkini memang saya tubuhkan juga Khadijah International Wakaf Foundation ya, baru masuk 2 tahun alhamdulillah. Dan selama bergiat dalam industri ni, memang keuangan jelas saya punya industri ni sampai akhir ni, insya-Allah keuangan untuk ukhrawi lah ya, sebab dia berlandaskan wakaf. So all in all lebih kurang 40 tahun lah alhamdulillah. Dan penulisan buku pun lebih kurang 6 buah buku lah dalam rancangan pengurusan keuangan Islam. Hanya saya kongsi sedikit pasal apa saya choose nak tulis buku tu Ustaz. Kalau diizinkan boleh Boleh. Aku cakap dah terus cakap je ni so. Boleh. Dah selesai dah intro tu sebab anak 6, cucu 12, angkat masuk 12 dan 13. Dan sebenarnya saya menulis buku ni pertama kali sebab saya pernah terpegang sebuah buku bertajuknya Financial Peace. Financial Peace agak terpegun juga dengan title dia kan. So saya membelik-belik buku dan saya lihat setiap kali dia ada huraian tentang finance, dia akan sangkut kepada kata-kata daripada Bible, Matthew lah itu. Dia akan quote the chapter dan the verse. So semua ada ni. Saya kata ya Allah, saya begitu macam tertipu lah in a way. Saya ingat financial peace ni macam di mana kita boleh dapat ketenangan dalam menguruskan keuangan. So terus terdetik dalam hati saya kata alamak, takkanlah orang Malaysia kita ada ini aja rujukan kita. So kalau kita nak hadirkan satu wadah pembacaan buku ya, harus ada gabungan kedua-dua ni. That means keuangan pun ada tapi aspek Islamik kena disalurkan. Kalau tidak dia jadi lompong ya, keuangan tanpa ada saluran Islamik. So mulalah saya menulis buku pertama tahun 2006. Memang saya tajuk dia pun Cukup Wang Hati Tenang. So sampai saya di komen juga, apa salah hati tenang, bukan hati senang ke? Sebab you salah tajuk ke? Kata. Saya kata bukan ya, saya tak salah tajuk. Memang tenang saya pilih specifically sebab rasanya memang Ustaz sedia maklum lah, tapi bagi mereka yang pasal bidang keuangan ni, tenang memang kurang sangat dipakai ya dalam dunia keuangan. So saya kata tenang ni adalah lebih permanent in nature compared to senang ya. Senang you just for a while you happy aja, lepas tu dah turun balik, naik dan turun. Tapi tenang masya-Allah is a long process dan dia agak dia punya tempoh tu lebih panjangnya. So itulah sedikit mukadimah ya sebelum kita pergi insya-Allah. Masya Allah. Hajah minta maaf ya, nak tanya tu sebelah tu bunga ke? Iya, bunga saja. Sebab kami confuse mana yang bercahaya sebenarnya, bunga ke Hajah? Alhamdulillah. Very calming man. Masya Allah. Alhamdulillah, saya rasa saya kira rakan-rakan yang bersama dengan dalam usrah ni tentu teruja ya, tentu sangat teruja dan mungkin sekarang menyebut adalah sangat sesuai. Inilah momennya Hajah Rohani dengan pengalaman 40 tahun, Allah beri ruang, Allah beri ilmu, Allah pilih ya, sebab manusia ni Allah bagi pelbagai kelebihan untuk membantu manusia yang lain ya. Allah bagi kepada satu hambanya untuk menolong hambanya yang lain. Dan kita faham dalam situasi sekarang ni, saya yakin ramai sekali daripada kita yang memang terlibat dengan keperluan itu. Jadi saya Hajah, saya nak mengucapkan selamat datang. Saya tak tahulah nak gambarkan betapa gembiranya saya dengan tajuk kita hari ini dan juga Hajah yang sanggup sudi dalam kesibukan tadi tapi masih juga datang untuk bersama dalam Usrah Nurani. Saya hanya boleh berdoa pada Allah agar Allah menjaga Hajah, agar Allah berikan segala lapang rezeki dan juga kebahagiaan yang disebutkan sebentar tadi, ketenangan
dalam hajah sekeluarga supaya kami terus dapat menumpang daripadanya insya-Allah. DJ Syafiq. Masya-Allah. Itu dia Mona. Dengan apa yang kita buka mukadimah dan juga sesi pengenalan kita pada hari ini memang jelas dan juga nyata lagi dah. Kan? Kita nak membawakan haluan Usrah Nurani pada petang ini pastinya ada tajuk dan juga ada destinasi dia tu. Ya, insya-Allah. Kita jemput Puan untuk kita nak cakap juga untuk tentang wang sebenarnya. Memang betul Mona kepakaran tu ada. Itulah. So tajuknya insya-Allah untuk wang juga. Pandemik wang. Ya, betul Mona. Kita hari ini melalui situasi pandemik yang kita tengah melawan dan juga terus kita nak habiskan kalau boleh secepat mungkin pandemik COVID-19 ni. Namun itu berkaitan dengan penyakit kepada kita, tetapi secara tak langsung dia dah merebak kepada penyakit lain pula, penyakit keuangan ni, masya-Allah. Dan kita faham ramai juga pendengar kita yang terkesan, memang semua alami perkara-perkara tersebut, di mana berlakunya ada yang hilang kerjaya, ada juga yang punca pendapatan pun agak merisaukan. Jadi semua itu kita nak bincangkan. Dan kita berbalik kepada Puan Hajah Rohani, pastinya juga beliau ni kalau kata dengan latar belakang pendidikannya orang ekonomi, kan kita nak pastinya nak bincang dalam sudut perubatan duit poket kita ni, perubatan akaun kita ni, masya-Allah. Itu yang kita nak bincangkan. Namun kita jemput juga sahabat-sahabat sekalian yang boleh sama-sama sertai kita Mona di beberapa platform media sosial kita. Ya, boleh hantarkan pengusian anda melalui WhatsApp konti pada waktu ini 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live Ikim FM. Ya, betul. Soalan, cerita, mungkin pengalaman yang anda boleh kongsikan, kita cuba bawa dalam perbincangan ini. Ustaz, kita nak buka sedikit Ustaz, bagaimana persepsi Islam apa yang kita sedang berlangsung, apa sedang kita lalui sekarang ini, pandemik wang Ustaz. Silakan. Allah, tajuknya pun sangat kena walaupun kita rasa sangat menakutkan, sebab sekarang kita pasti kian sedar kaitan di antara pandemik COVID-19 dengan pandemik wang. Maknanya telah menjadi satu wabak yang membentuk krisis keuangan yang serius nampaknya. Dan sebab itulah macam kita katakan tadi, adanya kalam-kalam yang kita nak ambil daripada Hajah Rohani. Satu yang saya yakin, marilah kita duduk dan kita memohon kepada Allah dengan rahmat Allah, dengan hidayah Allah ni, supaya Allah beri kepada kita, pada setiap yang mendengar usrah kita ini, ada sesuatu manfaat, ada sesuatu panduan yang boleh benar-benar digunakan untuk berhadapan dan bertahan dalam krisis ini Dan saya sangat teruja bila Hajah memulakan tadi dengan menyebut perkataan tenang tadi tenang. Dan kita tahu bahawa kurnia Allah kepada hamba ataupun wahdiyah, kurniaan Allah yang bersifat dengan Al-Wahhab itu memberi kita dengan beberapa kurniaan supaya kita besarkan dulu big picture kita tentang rezeki, tentang duit ini kerana kita tahu bahawa Allah berikan kepada kita peruntukan yang namanya rahmat, dan manusia tak boleh hidup melainkan mendapat rahmat daripada Allah. Kemudian manusia akan menjadi puas apabila mendapat yang kedua yang namanya adalah berkat. Dan apabila kita mendapat berkat, maka seseorang itu akan mendapat kebaikan yang berganda-ganda Kemudian Allah berikan juga yang kita sebut adalah rezeki rezeki yang bukan hanya wang tetapi dalam bentuk kurniaan yang lebih besar daripada ini. Kemudian Allah berikan kepada kita hikmah yang Allah kata barang siapa diberikan hikmah maka diberikan kepada utiya khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Dan kemudian masuk dalam kurnia Allah adalah sakinah dan mutmainnah. Sakinah adalah tenang, adalah peace yang kita katakan dalam makna sebenar menurut kacamata kita. Dan mutmainnah adalah satu kestabilan satu kestabilan yang benar-benar mendalam dalam hati seseorang. Jadi insya-Allah kita akan berbincang pada petang ini dalam usrah kita bagaimana Hajah Rohani bantu kita semua untuk dapat melihat. Dan saya ingatkan bahawa antara makna kita sebagai khalifah Allah
Ya, kita adalah sebagai khalifah Allah. Kita selagi hidup di atas permukaan bumi, kita memegang title sebagai seorang khalifah Allah. Dan antara cabangan dari fungsi khalifah adalah seorang pengurus. Maknanya kita mengurus kehidupan kita, kita mengurus keluarga kita mengurus keuangan kita. Di samping kita menguruskan kerja dan segala macam. Jadi insya-Allah kerana itulah sangat besar sebenarnya jasa hajah. Kerana kalau kita tengok kepada maqasid syariah, salah satu daripada maqasid adalah hifdhu al-mal, ya, hifdhul mal. Kenapa Allah turunkan syariat itu? Sebab nak menjaga harta. Dan menjaga harta di sini bermaksud bagaimana kita boleh mengurus dengan sebaik mungkin, dan inilah yang kita nak dengar dalam perbincangan kita. Jadi Hajah boleh terus, mungkin kami mencelah-celah, mungkin Hajah akan Syafiq mungkin boleh celah, DJ Mona juga akan celah, supaya mungkin boleh datang dalam bentuk soalan-soalan daripada kita, supaya orang kata touch-up itu datang daripada pelbagai angle. Dan Hajah, maknanya kita tahu dah sekarang ni suasananya, situasinya, apa yang Hajah nak bagi tahu sebagai yang penting sekali. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Zul dan DJ Mona dan DJ Syafiq. Saya ada kongsi satu slide tu, tapi maybe Syafiq boleh standby dulu. Saya hanya hujah sedikit-sedikit sebanyak tentang fakta-fakta keuangan ekonomi kita sekarang, ya. Kalau tengok dari backdrop dia, kajian Bank Negara menunjukkan 3/4 rakyat Malaysia sukar adakan simpanan walaupun 1,000 untuk kecemasan, ya. And then pandemik kita ni sekarang ni adalah satu situasi yang the world have not seen, ya. Dia paling teruk punya recession, affecting more than 150 buah negara. Tak pernah terjadi sejak tahun 1870. So ini situasi yang agak getir, ya. Massive shock, dia kata, sampai collapse of the global economy sejak tahun 1870. So ini banyak lagi dari segi kita punya retrench, ya. Kita ada retrenchment alone 78,000 orang retrench dalam masa 8 bulan, Mac hingga Oktober. Dan ini semua statistik yang kita dapatlah sekarang, dan agak dari segi kemiskinan, kadar kemiskinan dijangka akan meningkat. Malah kalau kita lihat daripada keluarga fakir miskin di Selangor, dianggarkan sekarang kita ada lebih kurang 55,000 keluarga miskin fakir, tetapi dianggarkan lepas pandemik ini meningkat ke 80,000 keluarga miskin. So memang saya agak terkesan, dan saya ajak kita semua empathy dengan situation yang sedang kita lalui sama-sama ni. Tapi apakah kita boleh lakukan, ya, dari segi diri kita, ya, kalau kita come back to ourselves lah, dari segi saya paling terkesan bila saya lihat kadar daripada PDRM, ya, statistik menunjukkan kadar orang membunuh diri, ya. Dan daripada ramai-ramai itu lebih kurang 266 sejak Mac sampai Oktober ni, kita lihat sebahagian besar, atau tak silap saya 20% adalah isu keuangan, ya. Dan ini yang saya rasa macam I cannot just keep quiet, ya. Kita kena masuk campur, ya Ustaz Zul. Istilahnya kita kenalah berkongsi rasa juga dengan mereka-mereka yang terkesan ini, dan you are not alone, ya. Anda bukan bersendirian dalam suasana sekarang. Jangan fikir hanya terjadi pada diri anda, because masalah ni bukan terjadi di Malaysia tapi di seluruh dunia, ya. Pasti macam aspek Islamik saya harap Ustaz akan sentuh, tapi aspek kita dari segi keuangan ni, bagaimana kita harus handle diri kita sekarang. So saya ajak diri kita sama-sama, ya, sebab suasana kalau dalam family tu dah ada perubahan sumber pendapatan, kan. Obviously semua yang terkesan tu, anda punya pendapatan, sumber-sumber terkesan, terjejas. So kalau ini terjadi dan memang kesan dia memang agak sukar, anda kena buat satu muhasabah dan membuat satu musyawarah family, ya, buat satu sit down meeting, dan kena tablekan, kena bentangkan segala yang sedang berubah dalam keluarga kita sekarang.
So aspek pertama memang first thing kita punya, mungkin Syafiq boleh share kod dia kalau slide tu, senang saya cerita dari aspek mana kita datang. Because kami di Hijrah Wealth kita memang menggunakan template ni Ustaz. Template ni kami gelar sebagai kubah kehidupan, dan ia satu saya rasa template yang amat berguna untuk kita bila kita nak buat perancangan keuangan Islam. Harus ini jadi garis panduan. Ramai orang hanya share macam Maslow's Pyramid of Needs. Saya memang dah tak pakai istilah tu. Kita orang Muslim, umat Islam, pakailah kubah kehidupan ini, sebab kalau anda lihat right on the top of the carta atau kubah itu, kita muatkan daripada surah Ankabut ayat 57, memang kita sedia maklum, kullu nafsin za'iqatul maut. So even perancangan keuangan, harta benda kita kena ingat ya, first thing yang konsep akhir matlamatnya kita, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. So bila kita masukkan itu dalam kita nak mengendalikan keuangan dan harta kita, kita ada tauhidik aspek ya, tauhidik approach dalam kita melayari pengurusan keuangan kita. So kami saja, kalau saya very briefly cerita pasal kubah ni macam mana dulu, lepas tu kita zoom in on kita punya aliran wang tunai. So dari atas itu kita tengok 3 tabung tu Ustaz, kita orang saja letak tu, bentuk tu tabung lah sepatutnya tu, silinder tu, tabung pertama ya. So ini 3 perkara yang hadis mengatakan bila meninggal yang anak Adam putus semua amalan melainkan 3 perkara. So kami muatkan itu dan tunjukkan itu sebagai bekalan kita semua. Inilah bekalan kita bila kita tiada di dunia ini ya. Doa anak soleh, amal jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. So right at the top there, that is your continuous credit ya. Dan kita splitkan sebenarnya perancangan keuangan di dunia ni merangkumi, perancangan keuangan Islam merangkumi aspek duniawi dan ukhrawi. So sesuai dengan doa kita setelah solat, selalu sangat kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. So duniawi ni kalau kita cerita dengan mana-mana perancang keuangan, memang dia orang akan hurai sepanjang-panjangnya your financial goal, your short term goal lah, medium term, memang banyak. Tapi jarang mereka akan huraikan your ukhrawi goals ya. Sebenarnya temporary sangat dunia ni, kita semua tahu ya, ujian dan apa yang kita dapat di dunia ni amat sekejap saja tempoh dia. Tapi akhirat sebenarnya yang kita mengejar, tapi kita masih lihat yang dunia yang fana ini kan. So kalau ukhrawi tu kami split dalam dari segi infak, sedekahnya, lambaian Kaabahnya, aukaf kata 2 untuk wakaf dan mensuci harta. So semua aspek keuangan ini kita tak nampak sangat manfaat di dunia, tapi insya-Allah di situlah kita akan dapat harvestnya di sana insya-Allah. Dan hayatan thayyibah kami ambil dari surah An-Nahl ayat 97. Just nak bagi tahu orang kita sebenarnya dalam menguruskan dunia, menguruskan keuangan ni kita nak cari apa ya? Apa sebenarnya kita kejar ni? So cuba kita definisikan kehidupan yang terbaik tu apa untuk diri kita. Itu kena set dulu. Dan kami pecahkan sebenarnya perancangan keuangan Islam pada 7P, iaitu pendapatan, perbelanjaan, pengurusan hutang ya, pensucian harta, dan kita buat perlindungan, pelaburan, persaraan dan akhirnya pengagihan harta. So tadi aspek, nanti kan saya akan balik pada this one, because all these financial management tools ni kita akan kena paksi keimanan, kena rujuk pada Al-Quran dan hadis, insya-Allah kita dapat the best ya. Dan apakah perancangan keuangan Islam ni memang banyak terdapat dalam surah Al-Baqarah, ayat-ayat yang ustaz-ustaz share ya. Dan paling penting ni ayat-ayat riba, ya Allah, menakutkan sangat tuan-tuan puan-puan. Kalau tengok 275 kita dah sedia maklum Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Tapi ayat 278, 279, Masya Allah, ni ayat Allah dan Rasul akan perangi sesiapa yang terlibat dalam riba. So please ya, kita kena avoid yang itu. So punca ni keuangan Islam kita memang punca halal dan barakah. Itu yang kita nak cari ya, keberkatan. Itu nanti Ustaz boleh huraikan. So tanggungjawab di muka bumi memang Ustaz pun dah intro. Dia just 2 perkara yang kita memang kena laksanakan di dunia ini. Menjadilah hamba Allah yang sami'na wa ta'na, dan jadilah khalifah. Ya, kita perlu ramai lagi khalifah di muka bumi Allah ni. Kadang kita ada orang kaya tak beriman. Tapi kadang ada orang beriman tak kaya pula. So ini kau boleh, kita nak kedua-dua. So kalau saya balik ke P1 yang tadi saya sentuh adalah aspek P1, iaitu your aliran wang tunai. So ramai kita sekarang sedang mengalami sedikit jam dalam aliran wang tunai. That's P1 ya, pendapatan dan perbelanjaan.
So aliran wang tunai umpama macam your blood flow dalam sistem badan kita kan, kalau macam jam memang akan ada lah sakit-sakit di sini sana. Sebagaimana kita nak handlekan itu. Dari segi kalau memang dah ada jam tu, kita memang tadi saya kata kena buat musyawarah, kena bentang situasi. Okey dulu let's say abang yang terjejas, si suami terjejas. Banyak yang dalam airline industry, hotel industry airline malah kita difahamkan lebih kurang 8,000 bilang kerja dalam industri penerbangan sahaja, 8,000 orang dan itu mereka ni sekarang memang agak mungkin ada yang di antara mereka dah buntu, malah ada seorang individu telah pun mengambil nyawa beliau dan dalam industri penerbangan. So kita harap jangan cepat buntu, sebab the first thing you must do is muhasabah diri, take stock of what you have now. Yang penting adalah you punya cash flow dan you punya asset dan you punya liability. Dia tak banyak benda dia kalau sebelah kita punya cash flow ni, duit masuk dan duit keluar, itu cakap mudah kita kan. Dan sebelah asset liability ni kita punya harta dan kita punya hutang. So 4 perkara yang kita tengah jaga ni. Dari segi kemasukan wang, kalau dah terjejas kita punya income tu, kita tak boleh lari tuan-tuan puan-puan, kena adjust juga kita punya lifestyle tu. Tu yang satu perkara yang ramai kita mungkin tak nak adjust sebab dah terbiasa gaji besar, dulu belanja besar pasal gaji senang setiap bulan dapat, sekarang dah macam dah stress tu, how do we handle it? So kalau kita boleh sekarang kata ada yang di antara kita dipotong 50%, ada 80% ada langsung tak ada gaji. So kalau tak ada gaji kan, bila cash flow dah tak ada masuk tetapi keluar tu tetap ada, pasal ansuran hutang, ansuran dan kos sara hidup memang akan agak jam So bagaimanakah anda harus tackle this thing? Kita kena lihat dari segi kat manakah simpanan yang masih ada untuk anda tampung kehidupan anda. Maka bagi mereka yang terjejas amat ni, dari segi potong gaji, tak ada kerja dan apa lagi satu, dia ada 3 perkara yang anda, siapa yang terjejas tu anda boleh mengeluarkan kan daripada KWSP, dibenarkan tahun depan. InsyaAllah mereka yang terjejas ni ambillah peluang itu untuk mengeluarkan ICNAR tu. Saya memang promote sangat tak apa keluarkan sebab anda perlukan wang itu, tapi berhati-hati how you manage your money. Sebab itu yang penting. Sebab sekarang kalau duit masuk dah terjejas, tak boleh lari daripada kita first kena address macam mana duit keluar tu. Kita harus sedikit adjustment lah kan. Kalau dulu memang duit masuk 20,000, sekarang dulu punya duit keluar 15,000, sekarang 20,000 dah tak ada, dah kosong 15,000 tak mungkin kita akan maintain. So kita kena cari jalan untuk 15,000 tu dikurangkan dengan cara yang terbaik Dan of course kena quickly adjust dan tengok bagaimana nak mendapat income dari sumber yang baru. Tak lari daripada aspek kita kena berbincang, kena get family involvement, dapat sokongan di kalangan ahli keluarga. Ini hanya aspek aliran wang tunai saja. Cepat-cepat tengok cara untuk mendapatkan income yang baru setelah kita adjust perbelanjaan kita. Mungkin itu the first Baik, alhamdulillah, masya-Allah kita sebagai dalam Usrah Nurani ini, tentulah kita semua yang mendengar, kita mendengar dengan akidah kita dengan akidah, dan saya kira ubah kehidupan yang Hajah sebutkan sebentar tadi, dan saya harap rakan-rakan yang ada melalui FB mungkin senang mendigestnya, tetapi mungkin yang mendengar semata-mata kena bayangkan kerangka tu daripada penerangan daripada Hajah dan saya melihat lepas ini mungkin kita nak bertanya pada Hajah lah, kita nak tengok Hajah dah bagi tadi beberapa pedoman awal dan pedoman yang pertama sekali setelah dibentangkan statistik, kemudian disebut yang pertama, dan saya sangat suka perkara ini, dan inilah sebenarnya yang patut kita lakukan adalah muhasabah dan musyawarah muhasabah dan musyawarah. Kita dah masuk dalam kerja ni beribu-ribu meeting, kita tak pernah kira sejak daripada mula kerja sampailah kepada sekarang tak tahu berapa ribu meeting yang kita telah attend dan berapa ribu hasil daripada meeting itu yang kita telah sama-sama hasilkan.
Tetapi kalau kita balik dalam rumah tangga, kita tak tahu berapa kali kita pernah meeting seperti itu. Mungkin kita boleh fikir kalau orang yang mungkin anaknya nak kahwin, agaknya adalah meeting-meeting yang ala-ala macam tu kan. Dan saya nampak sekarang ni tindakan yang boleh kita buat ialah membudayakan, ya, bahkan mewajibkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, amruhum syura bainahum wasyawirhum fil amr, itu menggambarkan bahawa orang beriman itu adalah mereka itu syura sesama mereka. Dan kita terus bayang selama ni musyawarah adalah tuntutan kepada company ataupun business sektor, ya, kita kata. Tetapi sekarang Hajah dah bawa kita semua, mari kita menjadikan dalam rumah kita sekarang ni nampak di mana meeting roomnya, ya, dan tak payah hire sampai keluar, nanti keluar kos baru. Saya yakin insya-Allah ruang tamu, dewan makan, tempat tengok TV, atau mungkin kreatif kita, tetapi bermula daripada sekarang, sebab ini tips untuk selesai masalah, ya, tips untuk selesai masalah. Maknanya kita mula latih sekarang ni bagaimana nak involve semua orang, sebab kita tak dapat berkat. Tadi saya tengok salah satu elemen penting dalam soal rezeki kita ini adalah soal berkat. Dan Allah dah sebutkan tentang bahawa berkat itu Allah turunkan melalui syura, ya. Dan ini yang mungkin digambarkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, husnul tadbir nisful ma'isyah, ya. Dengan kita berbincang, bermusyawarah, dan kemudian kita settingkan pentadbiran yang baik, sebenarnya masalah yang kita keluh kesahkan selama ni separuh dah selesai. Masalah masih ada, tetapi separuhnya telah selesai hanya dengan tips yang pertama. Jadi rakan-rakan, saya ni semangat dah ni, ya, nak balik ni insya-Allah, nak buat syura, nak libatkan anak-anak supaya mana dia punya MD, mananya CEO, mananya chairman, mananya setiap orang, sebab setiap orang yang tukang menguruskan perbelanjaan. Yang ni habis belanja gunting rambut, ya, yang ni habis belanja nak minyak motor, yang ni habis belanja baik. Kita nampak, sebab tu memang betul lah, ekonomi itu adalah bermula daripada pengurusan keuangan dalam rumah tangga kan. Baik, itu yang pertama, ya. Dan saya yakin, saya minta kita ni dapat, sebab saya nak gabungkan sifat manusia. Insan dinamakan insan kerana mereka itu anis, ya, daripada kalimah anis. Anis ni maknanya adalah jinak dan mudah untuk interaksi. Jadi cuma kita tak siapkan platform interaksi dalam rumah tangga secara formal, separa-formal dan santai. Kita ambil pendekatan semua santai. Jadi akhirnya kita tak dapat nak realize, nak mengajar kita, sebab kita hidup dalam organisasi semuanya arahannya bersifat formal. Tetapi bila dalam rumah tangga, arahannya bersifat tidak formal. Dan akhirnya kita sedar bahawa akhirnya benda itu tak terlaksana, sebab kita masih ada percaya bahawa perlunya formal. Baik, itu yang pertama daripada Hajah sebentar tadi. Dan rakan-rakan usrah, yakinlah, kena yakin dulu. Ya, kita cuba buat, duduk musyawarah sama-sama, duduk, itu saja insya-Allah Allah dah akan buka pintu barakah. Sebab penyelesaian masalah kewangan bukan duit itu sendiri, tetapi pemberi duit itu. Ya, ini yang kita kena yakin. Itu juga yang saya nampak dalam kubah kehidupan sebentar tadi. Kerana itulah khalifah, ya, hamba tadi adalah elemen, dan ini yang kita nak bawa, ya, bahawa rezeki, masalah, nikmat, semuanya adalah ada yang memberinya. Kita bukan deal dengan duit, kita deal dengan pemberi duit. Cuma kerana kita ni sebagai khalifah, Allah dah berikan kepada kita kebijaksanaan mengurus. Dan ini yang kita nak belajar lebih dalam insya-Allah. Baik, kemudian bila kita masuk, dan alhamdulillah saya tertanya soalan itu, dan kemudian Hajah terus jawab. Dalam hati tanya, Hajah terus jawab. Ya, tentang tertentu yang mungkin sekarang, okey, kami dah nak musyawarah sekarang ni. Dah duduk dah, MD-nya ada, bahagian keuangannya ada bahagian tukang belanjanya ada, ya. Baik, sekarang ni
apa perkara yang pertama? Baik, tengok kepada kalau dari sudut kewangan dalam konteks orang kata realnya, ialah kita nak tengok kewangan kita ya, duit masuk dan duit keluar sebentar tadi ya. Bagaimana sistem perbelanjaan untuk nanti kita semua bermusyawarah. Okey, apa lifestyle baru yang kita kena putuskan? Apa lifestyle baru yang kita tak nak hanya ayah duduk dalam bilik murung dan kemudian tertekan. Kita tak nak ibu saja yang kemudian pecah kepala. Kita tak nak hanya anak. Baik, kita dalam musyawarah ni. Baik, itu saya nampak dan kemudian Hajah sebutkan tentang melihat kepada aset, melihat kepada harta dan hutang sebentar tadi, liability, dan kemudian dia memberi faham kepada semua orang tentang duduk sebenar masalah kita tu di mana. Ya, baik, itu yang saya catat. Ya, Syafiq? Saya, Ustaz. Kita kena break sebentar. Betul, Ustaz. Okey, Hajah, sangat sesuai. Saya kira yang pertama yang Hajah telah sebutkan tadi, dan tinggal saja rakan usrah tolong catat, tolong buat. Ya, kadang-kadang kita punya rasio ni duk fikir banyak sangat, kira tolak campur bagi punca kuasa segala macam, akhirnya buat tidak juga, penyelesaian hanya tinggal masalah. Baik, insya-Allah kita perlu rehat juga nampaknya ya, untuk dapat aset yang lebih banyak. Masya-Allah, Ustaz. Terima kasih dan juga hargai dengan tetamu kita Puan Hajah yang turut serta berikan banyak tips kepada kita ni. Namun kalau kita sempat tinjau di Facebook dan juga di laman sosial kita, Mona, ada rata-rata yang sebenarnya masih terkejut tau. Dia terkejut tu walaupun kita bermula seawal Mac yang lalu, Mona. Namun masih hari ni masih tak tahu lagi apa nak buat, apa yang nak lakukan, apa next step kita. Jadi mungkin kejap lagi salah satu soalan yang kita bawakan ni, mungkin Hajah boleh sediakan solusi sedikit sebanyak buat kita next apa berlaku. Dan kita tak tahu lagi jangkaan sampai bila pandemik ini akan kita hadapi. Dan untuk waktu ini, Ustaz, Puan dan para pendengar, kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Abang juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abang mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua lah susu kambing. Ya ulala. Ulala, ulala. Ulala, ulala. Ulala, pagi-pagi dengan senyuman ibu dah sediakan. Tinggal satu, siapa mahu last delivery-kan ada. Saya mahukanlah susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua lah susu kambing. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Alhamdulillah, kita juga bersara langsung di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh tonton di situ dan kalau ada pertanyaan, cerita, pengalaman, boleh juga bersama kita untuk sama-sama kongsikan. Kita cuba sampaikan soalan dan juga pertanyaan anda di dalam ruangan bicara kita. Itu soalan pendengar. Tapi sekarang soalan saya pula ni, Ustaz. Ustaz tahu dah tu kenapa Syafiq nak tanya tu. Ustaz, kita nak bersama sedikit untuk kita belajar satu perkataan bahasa Arab. Kalau boleh 2, 3 pun boleh ni. Ingat dia dah lupa dah, Ustaz. Saya pun risau juga. Tengah serius sangat ni kan. Tengah serius. Dia nak tanya Ustaz. Keling-keling duit ni kan. InsyaAllah Ustaz, kita nak bawakan sedikit 1-2 perkataan yang boleh kita belajar dalam aspek bicara kita pada petang inilah kan. Berkaitan duit, yang saya tahu duit ni fulus je Muna, betul ke? Ya, nukut. Fulus tu bahasa Ami lah, bahasa pasar. Yang popularnya lah. Kan, sebab perkataan tu memang famous kan, digunakan oleh kita. Namun kita nak ambil perkataan yang mudah kita belajar ataupun yang sesuai sinonim dengan perkataan duit ni. Kita nak tanya, apakah ia menabung ataupun simpan duit dalam bahasa Arab Muna? Ya, simpan duit. Iddikhar al-mal. Wih, okey. Iddikhar al-mal. Boleh Ustaz? Boleh Ustaz. Al-mal. Iddikhar al-mal. Okey, itu dia dalam bahasa Arab. Menabung, menyimpan duit. Okey, ini memang kenalah dengan tajuk kita hari ini Muna, iaitu pandemik wang. Dan bersama kita di waktu ini Naqib Tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga Puan Hajah Rohani Muhammad Syahir merupakan perunding keuangan. Kita sebelum berehat tadi Ustaz, ada satu soalan yang kita boleh rangkum beberapa soalan yang kita dapat di Facebook, di laman WhatsApp konti kita. Ada yang bertanya berkaitan dengan masih lagi mengejut sebenarnya. Mereka masih lagi belum dapat sesuaikan keadaan, situasi dan bagaimana apa next solution, apa seterusnya yang perlu kita buat, dan mungkin jadikan ini sebagai satu pengalaman yang berharga. Selepas ini tak nak dah belanja bukan-bukan. Dah kena buat apa-apa persiapan ke? Mungkin itu persoalan yang boleh kita bawakan Ustaz. Silakan Ustaz sambungannya. Okey, alhamdulillah kita nak cepat sebab kita di ruangan kedua ni kita dah sekian sempit masa kita, sedangkan kita belum menyentuh topik-topik dan cara-cara penting untuk rakan-rakan usrah mengambil pedoman. Baik, saya terus nak perpanjangkan saja kepada Hajah. Benar ya, macam disebutkan tadi, shock tetapi tak ada tindakan apa yang sepatutnya. Memang shock tu kita sedia maklum. Everybody kalau dikenakan this kind ujian memang akan terperanjat sekejap, terkejut sekejap dan macam-macam, tetapi jangan depression ya. Macam kita cakap tadi, you are not alone. Yakin ujian dari Allah, memang Allah nak suruh kita get back to him, dan dengan kita dekat daripada Allah lah akan datang jawapan-jawapannya. Tapi dari aspek keuangannya, let me just touch, I ada lebih kurang 10 step lah ya. Very quickly lah sebab kita ada banyak masa ya. Kalau satu tu memang saya ingin cadangkan siapa yang ada account bank ya, whatever instrument keuangan ni, kena clear of riba ya. Cuba check balik bila kita muhasabah tu, the first checklist kita buat adalah hilangkan riba dalam kehidupan anda, sebab mungkinkah ini menjadi satu stumbling block untuk you dapat keberkatan ya. So riba tu semua clear, tengok bank account. Ada orang kata saya, alamak saya ada kod tetapi sikit je tinggal, dia masuk gaji betul keluar gaji habis, dia tinggal sikit je account tu, tapi dia riba base. Still tak boleh, sebab kita difahamkan you masih meraihkan dan mengimarahkan sistem yang bukan Islamik ya. So get out of riba. Yang kedua, mungkin kita check balik adakah kita tunaikan zakat ya. Ramai kita memang kita ada masalah sebab agaknya kita memang tak menunaikan hak orang yang memerlukan. So get clear of that. Dan ini nak ingatkan siapa yang keluar Sinar tu, antara mereka yang terkesan, ada di antara mereka yang memang akaun EPF tu besar, dia boleh dibenarkan keluar sampai 60,000 Ustaz ya. Dan 60,000 tu kalau boleh masih keluar je, terus dia tunaikan zakat dulu ya. Get out of dia tanggungjawab yang hak orang dalam kita punya wang itu. So get up yang itu. Kedua, ketiga adalah yang tadi saya sentuh, hubungan Allah dengan hubungan dengan ibu bapa.
Kadang orang tak nampak, orang nampak remeh benda ni ya. Tapi saya pernah lihat orang yang masalah keuangan, asbabnya dia tak baik dengan mak bapak dia ya. So get clear that one, hubungan you dengan Allah kena clear, hubungan you dengan ibu bapa. Now of course empat adalah sedekah ya. Sedekah tu memang orang pun pandai remeh. Saya tak ada duit pun dia suruh sedekah. Ya Allah, sedekah bukan suruh sedekah 10,000, sedekah RM1, RM2 pun. Amalkan itu supaya itu jadi proses untuk you menjemput rezeki pada you. Dan start tabungan walaupun kita dah kurang, tapi kadang sekarang baru kita sedar, alamak kau dulu masa air senang air tabung kan okey. Sekarang dah tak boleh cakap macam tu. Tapi macam DJ Syafiq cakap betul ya. This is ujian for us and this is time untuk kita wake up call ya. Allah beri kita wake up call. Cuba kita bangun apa yang I telah buat ya. Selama dulu saya dapat berpuluh ribu, saya memang belanja macam tu je. You tengok kalau statistik dengan online sale ni, ya Allah, saya nak cakap sikit lah. 2019 ni 1 juta item sold within first hour of sale ya. 2020 tahun 2020 sekarang ni 70 juta item sold ya. So nak marah kepada siapa? Ya, duit tak ada, apa tak ada, tapi masih buy online ya. So benda macam ni kita kena cut ya. Cut this thing dan betul-betul get serious lah. Cakap anak-anak kita, kadang anak-anak kita tak sedar kita sedang melalui masalah keuangan. Tadi yang saya cakap musyawarah tu, you bagi tahu betul-betul. Dan isteri-isteri yang tak sedar suami dah tak ada income macam dulu, isteri-isteri kena jadi isteri seperti Sayyidatina Khadijah, isteri yang menenangkan suami. Suami dah down, you jangan lagi buat dia down. Bang, mana saya punya gelang mal? Tak boleh lah cakap macam tu kan, suami tengah down. So tengah down, you kena kasih dia semangat sikit. InsyaAllah tak apa, kita boleh fikirkan ni Allah uji kita bang, okay, let's get up together. Apakah sumber yang kita boleh buat dapatkan income secara halal. Saya buat joke sikit lah Ustaz ni. Saya try lah macam mana ya, susah ke nak buat bisnes ni. So saya dengan bibik saya buat bisnes pulut kuning. Pulut kuning dengan rendang. So kita sampai namakan benda tu PKP, pulut kuning padu. Pulut kuning padu. Saja try and then is RM8. I mean, saya rasa kita boleh buat ya, kecil-kecilan tak apa, start you do a halal based income, insyaAllah you akan dapat balik income. Dan sebenarnya business of course is the best way for you to go, tapi janganlah pergi cepat-cepat pada orang yang skim cepat kaya, yang saya suka yang MLM ya. Ada sekarang ada, tak mau cakap lah nama satu yang sedang viral ya, pergi ke sini sana meminta rekrut orang untuk jadi kaya. Benda macam tu jauhi ya. Sebab tadi kita sentuh halal dan berkat, tak bermakna benda tu senang dapat duit itu halal ke tidak. You must check that one dulu ya. So they start tabungan hidup sederhana, itu is the choice, is no longer a choice, it is something you must do ya. Hiduplah secara sederhana, dalam Islam pun cakap macam tu. Tak kisahlah kita tak tukar handbag 5 tahun dah ke, kasut tak tukar ke apa. Orang nak cakap apa pun tak apa, sebab itu kita punya hak ya. We must maintain kita punya lifestyle mengikut kaedah yang sedang kita lalui sekarang. Dan mahu dan perlu tu ya, this is nombor 7 lah. Mahu dan perlu tu kita kena tahu nak bezakan. Banyak kita kalah sebab kita kejar apa yang kita mahu ya, not apa yang kita perlu. So benda tu yang very basic. Dan of course cari ilmu lah. Kalau kita masih tidak ada ilmu keuangan, instead of kita layari laman web yang bukan-bukan tu, layarilah ya mana-mana yang dapat ilmu keuangan. Saya ada buku juga yang Syafiq mungkin tahu, Ella ICU Keuangan tu. Buku tu ada e-book dah sekarang, go to e-books, baca. Kadang kita tidak ada ilmu, so kita pun duit banyak pun kita tak tahu handle, duit sikit lagi lah kan. So siapa pun keadaan duit sikit, duit banyak, you kena ada ilmu bagaimana kita nak melaksanakannya. Dan of course saya ingin cadangkan juga wakaf secara bulanan ya. Benda-benda yang sedekah semua ni kita kena cuba buat secara bulanan supaya dijadikan itu satu amalan kita. Dan tadi Ustaz cakap sikit sentuh asset liability ya. Simple untuk kita faham apakah asset, apakah liability. Ni saya pinjam daripada Robert Kiyosaki punya pembacaan lah. Ni mudah sangat. Kalau kita orang accounting ni nak belajar sampai 3 tahun nak belajar asset liability. Tapi saya yakin pendengar Usrah Nurani dalam masa 2 minit semua akan faham, insyaAllah. Okay ya, fokus, bismillahirrahmanirrahim. Macam Ustaz Adi lah saya. Fokus ya Bapak. Apa itu asset? Aset sebenarnya adalah sesuatu yang memasukkan wang dalam poket. So we repeat that. Asset adalah sesuatu yang memasukkan wang dalam your pocket. Yeah? So that is asset. Tetapi on the other hand, liability adalah sesuatu yang mengeluarkan duit dari poket you.
Ya, so liability adalah suatu yang mengeluarkan duit dari poket. So dua different punya definition ya. So 3 ni sudah sedia untuk disoal ke? Saya akan soal sekarang sebab saya dah ajar. Okey, soalan pertama. Okey, seandainya saya beli rumah, ramai kita beli rumah ya. Tapi kita beli rumah dengan bank loan, right? So beli rumah tu dengan bank loan. Rumah yang saya beli dengan bank loan tu, adakah rumah tu asset atau liability? Jawapannya yes. Mungkin aset juga sebab dapat hujungnya dapat juga untuk kita. Tapi aset wang masuk poket. Mula confuse ni. Aduh. Liability kita keluar duit dari untuk loan. Kan. Tapi you must answer berdasarkan saya punya definition sahaja. Kalau ikutkan asset adalah satu yang masukkan wang dalam poket. So bila rumah you ada loan, what happens to your cash? Duit cash keluar. Yes, cash keluar. Sebab you bayar bank kan? Bayar bank. So rumah yang ada bank loan tu asset ke liability? Liability. Yes. Dalam konteks inilah Yeah. Walaupun konten mana nak kecam saya, nanti PM tepi ya. Actual fact, lepas rumah ini, okay, kita fast forward, rumah housing loan selalu berapa tahun? Mungkin 30 tahun macam tu. 30 years loan, okay. After 30 years, you dah habis bayar bank loan, okay. So soalan seterusnya, fikir betul-betul sebelum jawab ya. Okay. Soalan seterusnya, rumah dah habis bayar di bank. So rumah yang kita miliki tu adakah ia aset kita atau liability kita? Kalau ikutkan asset. Tengok tu. Okay, you jawab asset Syafiq, meaning rumah you dah habis bayar, duit masuk dalam poket you tak? Tak. Okay, rumah yang kita 20 tahun you hutang, selalu apa rupa rumah yang dah habis 20 tahun bayar tu? Rupa rumah tu perlu tak? Renovation. Okay, saya cerita renovation. Rumah yang kita miliki selalu kita kena dikenakan apa? Maintenance. Cukai. Betul. Cukai. Pandai. Okay. Cukai rumah, cukai pintu. That one is out, duit keluar. So duit keluar, so maksudnya asset liability. It's still liability. So okay, soalan ni lebih senang, ni semua mesti dapat jawapan betul. Okay. Bila masa you boleh buat rumah ni sebagai asset you? Yang rumah yang boleh masuk rumah sewa. So kalau you sewa rumah, you nak duduk mana? Itulah, kita kena keluar duit juga. Kita kena keluar duit juga. No, that is a joke that I do in the seminar. Okay. Just nak fahamkan orang, itulah konsep dia ya. Konsep dia, rumah kita akan jadi aset kita apabila satu situasi terjadi di mana we can sell that house maybe ya. Lepas tu kita akan dapat cash banyak dan mungkin kita ada beli 2 biji rumah lagi. So itu situasi dia. So samalah kita pun tanya soalan kalau kereta you beli dengan car loan, kereta tu adalah apa dia? Kereta tu adalah liability. Okay, kereta dah habis bayar di bank, kereta tu adalah apa? Dah habis bayar. Masih liability sebab apa? Kereta masih liability. Ya, road tax semua kena bayar. Cukai semua. Minyak lah. Ini maintenance sikit. Okay, minyak kan. Kalau kereta wala habis bayar, minyak kena bayar. So it's still a liability. So macam mana kereta tu kita ubah jadi aset apabila kita jadikan dia sewa. Grab Alhamdulillah. Okey, sekarang soalan cepu mas untuk Datin Muna. Saja je kena. Allah Akbar. Jawab. Dah kahwin lama kan? Dah kahwin Alhamdulillah. Alhamdulillah. So berapa tahun dah kahwin saja soalan ni? Dah ada peak dia. 23. Okey, 23 tahun. Okey, just bayangkan selama you berkahwin 23 tahun ni, adakah husband you asset atau liability? Tak boleh jawab. Itu liability sebab Allah punya. Wow, deep. Tapi ini saja joke in the seminar supaya orang faham. That husband is an asset. Kalau husband you kasih you, beri duit. Alhamdulillah. Kalau husband tu liability, kalau dia asyik ambil cash daripada wife. Tapi itu joke ya. Tapi hakikatnya bila kita tengok asset liability kita, kita kena ada that at back of our mind. Sebab ramai di antara mereka yang gaji besar, contoh captain, pilot ya, dia orang mungkin dulu dah incur liability besar sebab dia memiliki beberapa aset ya. So called asset lah, dia beli rumah, dia beli kereta.
Sekarang dia mesti kena congak-congak ya, aset mana yang sepatutnya dia masih kena simpan, bagaimana nisbah hutang dia rupanya. Nisbah hutang ni adalah just ambil ansuran you ada sekarang, ansuran bulanan you bayar hutang, bahagi dengan pendapatan you. So get that clear dulu, apakah nisbah hutang kita semua. Katakan hutang you bayar aja 5,000, gaji you 10,000. That is 50%. Ya. Maksudnya setiap bulan gaji you dapat 50% you guna untuk bayar hutang. So ramai di antara rakyat Malaysia berada 50 ke 60% ke atas hutang kita. So inilah situasi yang menyebabkan. Tetapi don't worry sebab memang alhamdulillah kita ada agensi kaunseling dan pengurusan kredit di bawah Bank Negara. Kalau kita ada hutang yang kita sukar nak settle kan Ustaz dan DJ, minta mereka pergi mendapat khidmat nasihat di AKPK. InsyaAllah sebab AKPK ni di bawah Bank Negara ya. So dia boleh buat surat untuk kita, memohon untuk mengurangkan bayaran ke, tengok keadaan kita terjejas macam mana ya. So ini semua ada ruang. Hanya kalau mereka alung-alung tu sukar sikit lah tu. Itu kena PM tepi lagi lah tu. So itulah keadaan kita asset liability ya. Dan kita ambil aliran wang tunai sedikit sebanyak. Dan InsyaAllah itu saja kot ya. Lama lagi saya ada banyak tapi checklist tak semua. Yelah, alhamdulillah sebab yalah kita ni masa sangat terhad. Tapi mungkin hajah kalau rakan-rakan usrah nak pergi sendiri pada hajah, dia orang nak tanya mungkin pasti macam mana cara dia orang nak dapatkan hajah. Melalui apa? Ada di Hijrah Wealth pun boleh ya. Hijrah Wealth, HIJRAHWEALTH. Cuba masuk. Syafiq dapat Syafiq? Nanti saya buatkan Syafiq dapat kot ya. Atau Khatijah Wakaf pun boleh, www.khatijahwakaf.org.my. Kadang kalau kita ingat kita nak settle masalah kewangan dengan menyumbang ya, mungkin itu ruang untuk kita dapat jalan penyelesaian ya. Kadang kita rasa nak settle duit ni kita kena macam cari duit dulu, tapi kadang kita lupa yang bila kita menyumbang ya, itu ruang Allah beri kita sumber ya. Baik. Alhamdulillah saya yakin kalau kita tutup usrah pun nama kita tangguhkan. Maknanya knowledge sebab tadi yang ke-8 daripada hajah sebut tadi adalah mencari ilmu keuangan ya, daripada macam-macam cari ilmu pada hari ini. Saya kira kita patuhlah apa kata Imam Syafi'i ya, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa nak menguruskan dunia maka dia kena ada ilmu. Jadi kita sedar petang ini bahawa sekiranya kita pergi kepada ilmu yang betul, yang mungkin selama ini ada jalan keluar dia. Dan tadi Hajah pun dah sebut ya, saya kira rakan-rakan dah boleh tengok AKPK sebagai contoh yang mungkin selama ni iklannya selalu dalam TV tetapi kita pandang sepi ya, sebab kita rasa tak berkenaan dengan kita dan mungkin bahkan menakutkan kita, tetapi itu merupakan jalan keluar yang terbaik ya. Di samping yang kita katakan tadilah, kalau kita nak terus pastinya Hajah bersedia saya kira untuk membantu setiap daripada kita. Syafiq, kita sangat terhad masa nampaknya ya. Walaupun tajuk ini mungkin kita boleh ulang lagi dalam cara yang lain. Sebab saya yakin rakan-rakan usrah kita, bahkan rakan-rakan usrah boleh share, boleh kongsi dengan ramai orang yang mungkin kita tak tahu orang yang kita share tersebut sangat memerlukan dan mereka tak dengar usrah Nurani mereka, tetapi knowledge itu sangat perlu ya. Jadi masya-Allah Hajah ada sebut tadi dan saya sangat rasa teruja ya, sebab 1, 2, 3, 4 yang Hajah sebutkan tadi sangat bersifat soft ya, bukan hard pun ya, sangat bersifat sesuatu yang soft. Maksudnya melihat balik tentang pengaruh riba dalam duit kita, kemudian bertanya tentang zakat kita, kemudian hubungan dengan ibu dan ayah kita ya. Satu benda yang kita duk pecah kepala di satu sudut, tetapi di satu sudut yang pasti kita abaikan ya. Kemudian sedekah dan wakaf tadi ya. Saya kira kita dah mula pergi tengok contohnya Khadijah Wakaf Foundation ni, boleh insya-Allah kita akan lebih
lebih pergi, kerana memang tentang keuangan ya, kita baca je ayat Allah Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus salat wa yuqimunas salat dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, terus Allah bagi tahu rezeki ni, harta ni pertama keluar dulu ya. Allah tak kata kamu tabung dulu. Allah kata keluar dulu ya. Dan ini mungkin Hajah ya yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki sendiri ya, yang dikata law of money, yang disebut law of money adalah bagaimana seseorang itu kena mengeluarkan duit dia. Dan rupanya kita keluarkan duit dalam nama istilah kita adalah infak ataupun sedekah. Itulah asbab paling utama duit akan datang pada kita. Dan kita tak beralasan, mungkin sekarang ni saya mana ada duit nak sedekah, takkan kita tak ada 10 sen yang ada dan kita mula keluarkan dalam satu-satu tabung yang pasti, tabung masjid. Takkanlah RM1 ataupun RM10 tak boleh kita bagi pada surau atau masjid di sebelah rumah kita kan. Ini yang kita kena buat. Macam Hajah kata tadi, tak payah, bukan bila sebut infak tu Allah nak paksa kita keluar semua macam Sayyidina Abu Bakar, sebab iman kita tak sampai iman Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Allah nak habuan itu kita dapat. Ya, as-siddiq tu dapat pada kita, bukan hanya pada Sayyidina Abu Bakar, kerana Sayyidina Abu Bakar tu beriman kepada Allah dalam sudut rezeki, maka dia percaya, maka dia tak risau langsung dalam soal dia bagi. Jadi mari kita laksanakan. Itu saya nampak 1, 2, 3, 4 yang memang kita dah boleh buat sekarang dah. Dan jangan nanti beralasan kita salahkan masalah sedangkan penyelesaiannya telah pun ada di hadapan kita. Ya, penyelesaiannya ada di hadapan kita. Dan kita yakin insya-Allah bila kita pergi sekarang ni refer kepada sumbernya ya, maka masalahnya insya-Allah ya, tabungan tadi Hajah dah sebutkan. Kemudian memilih untuk hidup sederhana ya, itu perkara yang paling perlu sekarang ini, bahkan pada setiap masa pun, tetapi sekarang ni menjadi lebih wajib ya. Bukan masa kita nak berlagak-lagak nak tunjuk handphone kita jenis yang paling mahal, bukan masanya kita nak menunjuk lifestyle kita ya. Dan perkara tersebut sebenarnya kita buat bersama dengan kemarahan Allah pada setiap hari. Sedarlah kita bawa handphone kita yang mahal, sebenarnya Allah tak suka kita sebab adanya sombong ya. Bermula daripada hidup yang tak sederhana ya. Banyak lagi dan saya menarik perbincangan macam saya katakan tadi, alangkah baik kalau lepas ini kita buat 3-4 bulan sangat tapi dalam tempoh ini kita akan ada satu lagi jangan ada Hajah dulu. Boleh, insya-Allah. Jadi kita zoomkan satu tajuk yang betul-betul supaya rakan-rakan kita yang sedang luka masa ni, yang mungkin tentang sakit pada masa ni, dapat menjadikan ini sesuatu yang akan boleh membantu mereka ya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu. Setelah saya rasa sangat puas mendengar apa yang Hajah terangkan kepada kita, dan macam dalam kepala Hajah tu dengan pengalaman 40 tahun tu, saya tak tahu, macam kalau buka sikit dia muntah macam banyak ya, pedoman. Tetapi ialah kita ni masanya terhad kan. Kerana itu ya, apa yang perlu kepada kita sekarang ni setelah mendengar apa yang Hajah bagi tahu pada kita, yakinlah bahawa pertolongan Allah tu akan ada untuk kita. Kena yakin perkara tersebut ya. Kena yakin bahawa adanya pertolongan Allah kepada kita sebab kita dah mula dah nak buat. Allah nak tengok kita mula sikit je. Hal yang selebihnya Allah akan bantu kepada kita ya. Syafiq, berapa minit lagi kita ada? InsyaAllah Ustaz, kita lebih kurang dalam 4 minit. Macam tu Ustaz, 4 ke 5 minit. 4 minit ya. 4 minit saya ada satu kisah yang sangat menarik. Tetapi nampaknya dalam 4 minit tak sempat kita nak kongsikan. Yang sangat mengujakan ya. Saya harap saya dapat cakap 4 minit ni sebab kisah ni sangat pada saya sangat mengajar lah ya. Hajah dah sebut tadi bahawa semua apa yang Hajah nak bawa adalah kepada sebenarnya yang menyelesaikan masalah kita bukan kita. Yang menyakitkan kita bukan masalah. Yang menyelesaikan kita adalah Allah. Dan Allah boleh beri penyelesaian bila Allah nak beri penyelesaian. Cuma Allah nak tengok bersedia atau tidak kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, saya nak cepat saja. Saya harap saya dapat bercakap dengan cepat ya. Kisah ini berlaku, saya dengar daripada satu talk, dan mungkin talk ini ramai didengar oleh ramai orang ya.
Namanya adalah nama Robert de Villa. Ajah pun dah dengar ya. Sangat mengujakan ya, sangat memberi inspirasi. Dan saya nak bawa dalam konteks kita, betapa sebenarnya walau di mana kita, sekiranya Allah mahu kita selesai dalam konteks perbincangan kita pada petang ni, sebab kita dah lakukan sesuatu. Cuba bayang Robert de Villa yang mungkinlah insya-Allah penyelesaian akan dapat kita lakukan dalam kita menyelesaikan masalah kewangan kita. Semoga insya-Allah ya Hajah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua rakan Usrah. Saya serahkan kembali kepada DJ Syafiq dan DJ Mona. InsyaAllah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas cerita dan juga pengalaman yang Ustaz sediakan kepada kita. Dan kita nak siarkan laman web yang Puan Hajah berikan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin nak dapatkan bantuan. Anda boleh layari di www.khadijahwaqaf.org.my dan juga satu lagi www.hijrahwealth.my. Di situ kita boleh sama-sama untuk dapatkan khidmat nasihat insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini mohon Ustaz untuk pimpin doa, mungkin doa ringkas pada waktu ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Dengarlah setiap yang menadah tangan ini ya Allah. Kami mohon pertolongan sepenuhnya daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba ya Allah yang melepaskan sebarang daripada pautan dan kaitan daripada riba ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang menunaikan zakat ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang merendahkan sayap kami untuk memuliakan ibu bapa kami ya Allah. Dan jadikanlah kami bermula daripada petang ini, hari esok dan hari seterusnya adalah mereka yang menginfakkan harta kepadamu ya Allah. Kerana sesungguhnya Engkau akan memberi pulangan penyelesaian buat masalah yang kami sedang tanggung ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik tempat, Engkaulah sebaik-baik tempat untuk kami merayu dan mengadu dan kami bersandar. Tolonglah kami dan bantulah kami setiap saat, kerana sesungguhnya kami tidak pernah lepas daripada hidayah-Mu dan kami tidak mau lepas daripada pendapat hidayah-Mu ya Allah, walaupun satu saat dalam kehidupan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas pimpinan doa sebentar tadi, dan juga untuk tetamu kita Puan Hajah Rohani Muhammad Syahir atas khidmatnya pada hari ini, berkongsi pelbagai tips. Masya-Allah, jom sama-sama kita ingat dan kita amalkan. Semoga kita beroleh manfaat insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Dan untuk waktu ini dia mengakhiri Usrah Nurani dengan tasbih kafaratul majlis wa surah al-asr. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM, dan jangan lupa kita boleh sama-sama untuk bawakan rujukan sebenarnya Mona. Untuk layari di Facebook Live IKIM FM untuk dapat dengarkan kembali rancangan Usrah Nurani. Dan kita ada siaran ulangannya pada hari Ahad nanti 22 November 2020 jam 8 pagi. Dan para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid